Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai semua, apa khabar? Cikgu harap semuanya sihat ya. Okey, jadi semua sihat ke? Sihat je. Okey, Sihat alhamdulillah. cikgu. Alright, bagus. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas malam ni, kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alright, jadi jom kita teruskan kelas kita malam ni di dalam tajuk matrix Alright, so dalam tajuk matrix ni, cikgu suka tunjuk dulu mula-mula ni paparan dalam tajuk matrix ni ada 8 perkara yang kamu perlu pelajari. Jadi untuk malam ni kita nak belajar perkara nombor 6 dan 7 iaitu matrix identity dan matrix songsang. Jadi kita dah selesailah perkara daripada perkara yang pertama sampailah perkara yang kelima iaitu yang kelima pendaraban dua matrix. Cikgu dah buat kelas pada minggu lepas So hari ni kita nak sambung, cikgu combine dua perkara iaitu perkara yang keenam dan ketujuh, matrix identity dan juga matrix songsang. Okey, jadi jom kita tengok dulu apakah itu matrix identity. Okey, dalam tajuk matrix identity ni, perkara yang keenam ni, so di akhir kuliah ni nanti, kamu mesti dapat yang pertama, yang pertama kamu mesti dapat menentukan sama ada suatu matrix tu yang diberi tu adalah matrix identity melalui pendaraban matrix tersebut dengan matrix lain. Mesti boleh tentukanlah itu matrix identity ke bukan Alright. Dan seterusnya yang kedua, kamu mesti dapat menulis matrix identity dalam pelbagai peringkat. Dan yang ketiga, di akhir kuliah ni nanti kamu mesti dapat melakukan pengiraan yang melibatkan matrix identity. Sebelum cikgu teruskan, kita kenalah tahu terlebih dahulu apakah itu matrix identity. Okey, apa itu matrix identity? Okey, matrix identity ni kita panggil dia sebagai matrix I. I tu merujuk kepada identity So matrix identity ni apabila didarabkan dengan sebarang matrix A, dia akan menghasilkan matrix A tu semula. Okey, jadi situasi dia macam inilah. Matrix I didarabkan dengan matrix A, dia akan dapat sama dengan matrix A. Macam tu. Kemudian, kalau matrix A darab dengan matrix I, dia akan dapat juga matrix A. Itu maksudnya itulah ciri matrix identity Jadi kita boleh katakan matrix identity ni dia macam nombor satu lah. Sebab nombor satu ni kalau kita darab dengan sebarang nombor, katakanlah 1 darab 4, kita akan dapat 4, betul tak? Dan kalau 4 darab 1 pun kita akan dapat 4 juga. Jadi itulah fungsi matrix identity. Cumanya dia dalam bentuk matrix Jadi matrix identity kamu kena ingat dia macam nombor satu, dia punya fungsi dia lah. Okey, jadi macam mana rupa bentuk matrix identity ni? Okey, so kita nak tengok matrix identity ni, rupa bentuk dia dalam pelbagai peringkat Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan. Inilah dia rupa bentuk matrix identity. Di mana unsur-unsur yang ada dalam matrix identity ni adalah nombor 1 dan nombor 0 sahaja. Nombor lain tak akan adalah dalam matrix identity. Okey, lepas tu yang istimewanya matrix identity ni, okey, cuba kamu tengok ni yang cikgu tunjukkan sekarang ni. Okey, perhatikan kedudukan nombor 1 disusun macam mana dalam matrix identity Dia disusun pada kiranya macam perpenjuru lah dalam matrix Okey, di mana dia daripada atas tu perpenjuru dia ke bawah sebelah kanan seperti yang cikgu tunjukkan sekarang dalam dekat skrin ni. Okey, jadi kedudukan nombor 1, kalau kamu nampak kedudukan macam tu, kamu tahu dah, oh ini adalah matrix identity. Jadi matrix identity ni fungsinya macam nombor 1 tadi yang cikgu terangkan So yang cikgu highlightkan kuningnya. So nampak kedudukan matrix identity macam tu dah nombor 1 dia. Okey, jadi ini adalah matrix identity di mana peringkat matrixnya adalah, siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa peringkat matrix identity
ni? 2 darab 2. Okey, betul. 2 darab 2 ataupun cikgu selesa sebut 2 kali 2 di mana dia ada 2 baris dan 2 lajur. Jadi peringkat dia 2 kali 2 lah. Okey. So sekarang ni dalam objektif yang cikgu tunjukkan tadi, kamu mesti dapat menulis metrik identiti ni dalam pelbagai peringkat. Jadi macam mana pula kalau peringkat matriks tu adalah 3 kali 3? Rupa bentuk dia macam mana? Adakah sama konsep dia macam yang cikgu tunjukkan 2 kali 2? Jawapan dia samalah. Cuma, okay, kedudukan nombor 1 tu mesti pada perpenjuru jugalah. Cumanya peringkat metrik 3 kali 3 ni maksudnya 3 baris dan 3 lajur lah. Alright. So, nombor 1 dia mesti 1, lepas tu 1 dekat sini dan 1 dekat bawah. Okay. So, yang lain-lain yang kosong, yang lain-lain ruang kosong tu, kita nak isi dengan nombor apa? Nat angkat tangan, kenapa Nat? Nat angkat tangan kenapa Nat? Tertekan. 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 Jangan stres Ada 2 makna tertekan ni. Okey. So, kedudukan nombor 1 tu disusun macam tu lah. Yang selebihnya tu, ruangan-ruangan yang tak isi tu, semuanya diisi dengan nombor kosong. Macam ni lah. Okey. So, dia sama juga macam peringkat metrik 2 kali 2 lah. Cumanya yang ni 3 kali 3. Ada 3 baris, ada 3 lajur. So, perhatikan seperti yang cikgu tunjuk sekarang ni, nombor 1 tu disusun pada perpenjuru daripada atas ke bawah sebelah kanan. Macam tu lah. Alright. So, kalau jumpa macam ni, maksudnya inilah matrix identity. Okey, katakanlah soalan minta kamu tulis matrix identity peringkat 4 kali 4 pula. So, sama jugalah cara dia. Mesti nombor 1 tu disusun pada perpenjuru seperti ini. Okey, jadi untuk matrix identity ni senang je. Tak ada masalah, kamu boleh ingat. Dan lagi satu, fungsi dia macam nombor 1. Alright? Okey, seterusnya. Tapi okey, sekarang tengok yang terpapar pada skrin sekarang ni. Okey, ada 2 matriks yang ditulis berdekatan Okey, kalau 2 matriks ditulis berdekatan, maksudnya operasi apa? Anyone boleh respon kat cikgu? Darab kot. Betul. Operasi darab. Betul. Siapa tu ya? Tak nampak. Cikgu Nat. tak nampak. Oh, Nat. Okey, thank you Nat. Betul. Operasi darab. Okey, dan perhatikan salah satu matriks, yang matriks yang kedua ni, kalau kamu tengok, ini adalah matriks identity. Okey? So, tadi cikgu dah terangkan dah. Ini adalah matriks identity sebab kedudukan nombor 1 dia disusun macam ni pada perpenjuru. Okey, jadi kalau suatu matriks, iaitu matriks ni lah 4, negatif 1, 2, 3 ni didarabkan dengan matriks identity. Okey, so macam cikgu cakap tadi, matriks identity ni fungsi dia macam nombor 1. Jadi kalau matriks 4, negatif 1, 2, 3 ni didarab dengan matriks identity, dia akan dapat semula matriks ni, iaitu 4, negatif 1, 2, 3. Faham Sebab matriks identity ni dia fungsi dia macam nombor 1. Okey, cikgu dah beritahu kamu dah tadi. Tetapi kalau soalan tu nak kamu nak kamu tentukan pula betul ke matriks ni matriks identity. So kamu kena buktikan. So nak buktikan kamu kena tunjuk dengan buat pendaraban lah antara kedua-dua matriks ni. So jom kita buat pendaraban. Okey, jadi matriks yang kat depan letak tepi, matriks yang kedua letak dekat atas. Okey, sekarang nak darab mula-mula baris pertama dengan lajur pertama dulu. Okey, sekarang siapa yang nak kena darab dulu? Kamu boleh on mic untuk respon pada cikgu. Untuk baris yang pertama dengan lajur pertama ni, siapa darab siapa dulu? 4 dan 1. Okey, good. Siapakah gerangan tu? Anis. Anis, okey, good. 4, so macam cikgu tunjuk ni warna kuning dengan warna kuning. 4 darab 1. So kamu pun tulislah 4 darab 1. And then tambah dengan negatif 1, darab pula dengan nombor kat bawah dia tu iaitu kosong.
Okey, tulis macam itulah. And then baris yang pertama dengan lajur yang kedua pula. Lagi sekali 4 darab dengan lajur kedua adalah kosong tambah negatif 1 darab dengan 1. Jadi tuliskan dekat sebelah dia. Dan baris yang kedua pula dengan lajur yang pertama. Baris yang kedua bermula dengan nombor 2. Okey, jadi nombor 2 kena darab dengan nombor 1. Tulis kat situ. Tambah nombor 3 darab dengan kosong. Okey, tulis kat situ. Dan baris yang kedua dengan lajur yang kedua pula. Jadi lagi sekali 2 darab dengan kosong. Okey, kemudian tambah 3 darab dengan 1. Okey. So darab kita nak tengok betul tak bila darab dengan matriks yang dikatakan matriks identiti ni dapat balik semula tak matriks tersebut iaitu 4, negatif 1, 2, 3. Okey, jadi kita selesaikan. Okey, so kita selesaikan. Okey, 4 darab 1, 4. Okey, kita nak buat yang atas ni 4 darab 1, 4 tambah negatif 1 darab kosong. Maksudnya 4 tambah kosong. Tulis kat situ lah. Dan yang kedua 4 darab kosong. Ni kosong tambah negatif 1 darab 1. Jadi kosong tambah negatif 1. Yang dekat bawah ni pula 2 darab 1, 2 tambah 3 darab kosong. Slow sikit. Laju sangat ke? Ni cikgu ulang yang minggu lepas. Yang ni adalah pendaraban antara dua matriks. Okey, tak apa. So sekarang ni kita buat yang ni yang cikgu tunjuk ni sekarang ni. 2 darab 1, 2 tambah 3 darab kosong, kosong. Maksudnya 2 tambah kosong. Okey, jadi kita tulislah dekat situ. 2 tambah kosong. Dan yang ni 2 darab kosong, kosong tambah 3 darab 1, 3. Maksudnya kosong tambah 3. So kita pun tulis kosong tambah 3 macam tu. Okay. Alright. Jadi jom kita selesaikan. Okay. So dekat sini 4 tambah kosong. 4 tambah kosong, 4. Jadi tulis 4. Next kat sebelah ni kosong tambah negatif 1 adalah negatif 1. Okay. Tulis negatif 1 kat situ. Yang ni pula 2 tambah kosong, 2. Jadi kita tulis 2. Dan di sini adalah kosong tambah 3, iaitu 3. Okey. So sekarang ni cuba tengok jawapan ni. Jawapan dia adalah 4, negatif 1, 2, 3. So jawapan ni sama dengan matriks yang didarabkan dengan matriks identiti balik. Maksudnya betul lah bila darab dengan matriks identiti, dia akan dapat semula matriks tersebut. Sebab matriks identiti ni, macam cikgu cakap tadi adalah macam nombor 1. Okay. So ni soalan tu tadi. 4, negatif 1, 2, 3 kan. Cikgu dah tunjuk dah tadi yang hasil darab tu. 1, 0, 0, 1. Alright. So bila darab, dah dapat jawapan dia sama macam yang kita dapat tadi 4, negatif 1, 2, 3 tu sama dengan matriks yang ini. Faham? Nak bagi tahu kata bila suatu matriks didarabkan dengan matriks identiti, dia akan dapat semula matriks tu kembali. Sekarang dah terbukti lah. Boleh ikut tak? So far so good? Boleh cikgu. Boleh. Okey, Nia okey tak? Sebab tadi dekat chat kata slow sikit, cikgu laju sangat Boleh faham tak? Boleh cikgu, boleh. Tadi laju sangat. Okey. Sorry. Tadi tu sebab cikgu tunjuk balik macam step untuk pendaraban tu. Okey. Okey, so bila darab-darab rupanya sama. Jadi kita tahulah matrik identiti ni memang macam nombor 1 Okey. So kita dah belajar dua benda lah. Kita dah tengok nak menentukan matrik tu matrik identiti. Kemudian kita juga dah tengok matrik identiti dalam pelbagai peringkat. Okey, dah dua objektif tercapai lah. Okey, dan objektif yang ketiga adalah kita nak buat pengiraan melibatkan matriks identiti. Okey, so pengiraan yang cikgu nak tunjukkan sekejap lagi ni, dia ada dalam lembaran kerja 6
muka surat 20 modul kamu, soalan 1C. Sambil-sambil tu kamu boleh tengok jugalah Okey, so lembaran kerja 6 ke surat 20 soalan 1C dan soalannya ialah ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu matriks tunggal. Okey, kalau kamu nampak soalan macam ni, kamu janganlah takut. Apa ni matriks tunggal? Maksudnya dia suruh kamu jawab sampai habis lah, sampai tinggal satu je matriks. Maksudnya sampai dapat jawapan akhir. Itu maksud dia matriks tunggal. Alright, okay, ni soalan yang berada di dalam modul kamu, lembaran kerja 6 ke surat 20, soalan 1C. Okay, cuba perhatikan soalan ni. Okay, soalan dia adalah matrik 1001, sebelah dia adalah matrik 2442, tolak 2, -2, 4, -3. Sebelah dia adalah matrik 1001. Okay, so apa yang kamu faham daripada soalan ni? Soalan ni sebenarnya dia suruh buat apa ni sebenarnya? Operasi apa? Ada siapa-siapa boleh respon? Cikgu panggil nama lah. Siapakah yang cikgu nak panggil ni? Dini? Dini boleh Dini jawab soalan cikgu? Soalan ni nak suruh kita buat apa ni? Sebenarnya apa dia yang soalan ni nak? Dini, are you there? Nak buat operasi tolak. Nak buat operasi tolak. Tapi kan Dini, memang ada operasi tolak kat sini kan. Tapi sebelum tolak tu cuba tengok. Ada dua matriks yang ditulis berdekatan. Apa maksud dia kalau dua matriks ditulis berdekatan? Maksudnya identiti. Okey, betul. Ada matrik identiti kat sini. Tapi kalau dua matrik ditulis berdekatan, operasi apa yang kita kena buat? Darab. Okey, betul. Operasi darab. Okey, thank you Dini. Good. Okey, maksudnya bila nampak macam ni, kita tak boleh terus buat tolak sebab ada dua matriks yang ditulis berdekatan bermaksud operasi darab. Maksudnya sebelum kita boleh tolak, kita kena darab terlebih dahulu. Okey, tapi perhatikan antara dua matriks yang nak didarabkan ni, ada salah satu je adalah matriks identiti. Okey, jadi matriks identiti ni seperti yang cikgu cakap tadi, dia macam nombor 1. Maksudnya kalau 2442 ni darab dengan matriks identiti, dia akan dapat balik 2442. Gitu. Faham So, kalau keluar soalan macam ni, di mana kamu ada perlu darab dengan matriks identiti, kalau cikgu dan cikgu nak kamu pun sama, okey, tak perlu tunjuk operasi darab tu sebab kita dah tahu dah sekejap lagi. Bila kita darab panjang-panjang, kita akan dapat semula matriks 2442 sebab dia darab dengan identiti. Jadi, cikgu tak perlu buat, kamu tak perlu buat operasi darab panjang-panjang. Kamu dah tahu dah jawapan dia 2442, jadi kamu terus tulis 2442 macam tu. Sebab bila darab, confirm dapat 2442 Okey, lepas tu ada operasi tolak. Jadi kamu pun tolak. Okey, lepas tu tolak, tengok dekat sini ada lagi pendaraban sebab dua matrik disusun berdekatan, kena darab lah. Okey, tapi salah satu matrik tu adalah matriks identiti. Bermaksud bila darab dengan matrik identiti akan dapat semula matrik tersebut. Jadi, tak perlu nak tunjukkan operasi darab tu, kamu boleh terus tulis. Dah tahu dah, oh ni darab dengan ni akan dapat balik matriks 2, -2, 4, -3. So, kamu terus tulis macam ni. Jadi kalau pengiraan melibatkan matrik identiti, kamu dah boleh jimat lah. Jimat masa, tak perlu buat tunjukkan operasi pendaraban. Sebab kalau ikutkan kena darab dulu. Kedua-dua ni baru boleh tolak. Tapi sebab darab dengan matrik identiti, dah tahu dah terus boleh tulis apa dia. Okay, jadi di sini sekarang barulah kamu
tolak. Macam Dini cakap tadi lah, baru boleh tolak. Selepas kita dah kenal pastilah darab dengan metrik identiti dapat semula metrik tu. Okey, jadi nak tolak, siapa yang kita kena tolak dulu ni? Mula-mula siapa yang kita nak tolak dulu? Ataupun macam ni lah. Okey, sekarang ni cikgu tunjuk macam ni. Ini 2. 2 mesti tolak dengan siapa? Dua. 2 mesti tolak dengan 2. Siapa yang bersuara tadi tu? Anis. Anis, okey good. 2 mesti tolak dengan 2 lah pada unsur yang sepadan seperti yang cikgu tunjuk dekat skrin sekarang So 2 tolak 2 dapat kosong. Jadi kamu tulis kosong kat situ lah. Okey, seterusnya 4 pula. 4 ni mesti tolak dengan Negatif dengan 2. betul. 4 mesti tolak dengan negatif 2. So 4 tolak negatif 2, kamu tekan kalkulator ataupun kalau kamu nak congak, tolak dengan tolak akan jadi tambah. Maksudnya 4 tambah 2. So akan dapat 6. Seterusnya yang 4 ni pula, 4 ni mesti tolak dengan 4 yang dekat sini. So 4 tolak 4 dapat kosong. Dan 2 tolak dengan negatif 3. So 2 tolak negatif 3 akan dapat 5. 5. Okey, so itulah jawapan dia. Maksud dia kita dah selesaikan lah. Kita dah jawab sebagai satu matriks tunggal di mana ada pendaraban dengan matrik identiti. Lepas tu kamu tahu bila darab mesti dapat balik matriks tu dan kamu terus tulis je lah. Tak payah buat pendaraban yang dengan identiti ni sebab dia buang masa lah sebab kita dah tahu dah jawapan dia akan dapat semula matriks tersebut. Dan bila dah tahu tu kamu tolak, tinggal operasi tolak je kamu tolak macam biasa. Dan ini jawapan dia. Okey, boleh? Alright. So untuk matrik identiti kita dah selesai. Sikit je matrik identiti ni dia tak banyak lah dan tak susah. InsyaAllah boleh ingat. Okay, so sekarang ni cikgu akan masuk pula matriks songsang. Okay, matrik identiti dah sudah So cikgu akan masuk matrik songsang. Boleh cikgu teruskan? So far so good Boleh cikgu. Okay, good. Alright, so kita akan tengok matrik songsang. Jom. Okay, matrik songsang So dalam matrik songsang ni di akhir kuliah ni nanti, okay, kamu akan dapat yang pertama menentukan sama ada suatu matriks 2 kali 2 adalah matriks songsang bagi suatu matriks yang lain. Okay, so akhir kuliah nanti mesti kamu dapat tahulah dia matriks songsang ataupun tidak Dan yang kedua, kamu mesti dapat mencari matriks songsang bagi suatu matriks 2 kali 2 dengan menggunakan rumus. Alright? Okey, jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu akan terangkan terlebih dahulu apakah itu matriks songsang. Okey, matriks songsang bagi matriks A ialah matriks B jika, okey, so dia nak kata kat sini macam ni lah. Okey, matriks songsang bagi matriks A ialah matriks B jika berlaku syarat seperti inilah. Okay, jika matriks A bila dia darab dengan matriks B, hasil darab tu sama dengan matriks I. Apa matriks I ni tadi? Matriks I ni tadi adalah matriks Identity. Identity. Yes, betul. Matriks identity. Maksudnya bila ada dua matriks yang didarabkan, lepas tu bila darab-darab, dapat jawapan dia adalah matriks identity. Di mana matriks identity ni yang unsur dia 1 dengan 0 je tu. Okay. So bila dua matrik didarab, dapat matrik identity, maksud dia, okay, kalau macam ni kan, matriks A darab dengan matriks B, dapat identity, maksudnya kita boleh katakan B ni songsang bagi A. Macam tu. Bila kita darab dapat identity lah, kalau tak dapat bukan songsang Kalau dapat identity baru dia dikira songsang. Maksudnya matrik B songsang bagi matriks A. Macam itulah. Okay, dan kalau matriks B darab dengan matriks A,
kita terbalik pula kan, matrik B darab matrik A, kita dapat identiti, matrik identiti. Jadi macam ni lah. So kalau B yang darab dengan A dapat identiti, maksudnya kita boleh katakan A tu songsangan bagi B. Macam tu lah. Okay, maksudnya depa kalau dapat identiti ni, depa songsangan lah antara satu sama lain. Depa songsang antara satu sama lain. Kalau dapat identiti bila darab. Tapi kalau tak dapat tu bukan matrik songsang. Okay? Okay, tu syarat dia lah. Okay, jadi matrik songsang bagi matriks A. Okay, kalau kita nak tulis katakanlah matrik tu matrik A. Kalau matrik songsang dia kita tulis sebagai A kuasa negatif 1. Kalau kamu nampak selepas ni dalam soalan ke, dalam modul ke, kalau ada nampak kuasa negatif 1 tu maksudnya merujuk kepada matrik songsang. Jadi kalau A kuasa negatif 1 maksudnya matrik songsang bagi A. Kalau B kuasa negatif 1 maksudnya matrik songsang bagi B. Macam itulah. Ini hanya sekadar nama matriks. Tapi dia punya apa? Matrik songsang tu kalau kita nampak ada kuasa negatif 1 tu maksudnya matrik songsang. Okay. Right, so kita nak tengok pengiraan nak cari matrik songsang dengan menggunakan rumus matrik songsang. Okay, dengar baik-baik sebab ini adalah part yang paling penting. Okay, so jika A sama dengan, katakanlah unsur A tu dalam matriks A ada unsur A, B, C, D. Okay, jadi maka A songsang, A kuasa negatif 1 maksudnya matrik songsang bagi A adalah sama dengan rumus dia. Okay, seboleh-bolehnya cikgu nak kamu hafal rumus dia. Rumusnya adalah sama dengan 1 per AD, iaitu A yang didarabkan dengan D. Okay, AD maksudnya A darab D tolak BC, iaitu B yang didarabkan dengan C. B darab C dapat BC lah. Jadi rumus dia 1 per A ditolak BC didarabkan dengan matriks A, B, C, D tadi. Tetapi A dengan D perlu bertukar tempat. Okey, tadi A dekat atas, sekarang A dekat bawah. D dekat bawah, sekarang D dekat atas. Dia perlu bertukar tempat. Dan B dengan C tu pula, B dia akan jadi negatif B dan C akan jadi negatif C. Jadi B dengan C ni dia tak tukar tempat. Dia ada dekat tempat dia tapi dia bertukar tanda. Jadi dia punya rumus dia adalah 1 per AD tolak BC didarabkan dengan matriks D negatif B negatif C A. Di mana perhatikan kat sini A yang asalnya dekat atas tapi dah pergi bawah. Dia tukar tempat dengan D. Mereka dua orang ni tukar tempat. Yang B dengan C, mereka dua orang ni tak tukar tempat. Tapi mereka tukar tanda. Okey, itu dia punya rumus. Okey, lepas tu AD tolak BC ni kita panggil dia sebagai penentu. Okey, so ingatlah kalau cikgu sebut penentu, maksud dia yang dekat bawah ni lah, iaitu AD tolak BC. Alright? Okey. So ini rumus matriks tu tadi Okey, daripada sini tadi. Okey, ingat balik rumus dia. So sekarang ni kita nak tengok rumus ni dan nak jawab soalan Okey. So soalan, cari matriks songsang bagi matriks berikut. Okey, soalan dia ialah diberi matriks C. Okey, matriks C ni ada unsur 9, 7, 5, 4. Okey, sekarang kita nak cari matriks songsang. Okey, so yang dekat ni part yang penting kamu boleh jot down ataupun nanti kamu boleh catat. Catat dengan jot down tu samalah kan. Kamu boleh catat ataupun kalau tak dapat catat macam Dewi tak dapat catat, kamu tengok dan ingat dan fahamlah. Nanti tak apa, nanti rakaman ni cikgu akan bagi dalam grup Okey, 9, 7, 5, 4 ni matriks C. Sekarang dia suruh cari matriks songsang bagi C. Okey, langkah pertama. Okey, ni step pertama Kamu kena ikut step ni. Step pertama, kamu labelkan pada matriks C ni yang mana A, yang mana B, yang mana C dengan yang mana D. Ni step pertama. Okey. So 9 tu A lah, 7 tu B, 5 tu C dan 4 tu D.
Alright, so itu dia punya ABCD Okey, jadi jom kita tengok penyelesaian dia. Okey, disebabkan nak cari matriks songsang C, jadi cikgu tulis macam ni lah. C kuasa negatif 1 bermaksud matriks songsang bagi C. Okey, sama dengan rumus dia, kamu boleh tengok dekat atas tu. 1, okey, cikgu tunjuk kat tangan tu 1. So kamu pun tulis 1 per. Sekarang sekarang cikgu tunjuk dekat AD tolak BC. Okey, sekarang AD maksudnya A darab dengan D. Okey, AD. Apakah A dengan D? Maksudnya kena darab siapa sekarang ni? A tu nombor 9 darab 4. Pandai. 9 darab 4. So kamu tulis macam ni 9. Lepas tu kamu buat kurungan 4. Maksud dia kurungan tu darab lah. Cikgu tak tulis simbol darab sebab nanti macam panjang-panjang pula. Pening kan? Macam operasi darab antara dua matrik tu ada tulis darab tu takut panjang-panjang pening pula. Okey, so kat sini cikgu buat dalam kurungan. Tapi dia sebenarnya darab lah. Okey, lepas tu tolak. Rumusnya ada tolak. Sekarang BC. BC, B darab C. So siapa darab siapa? 7 darab 5. Okey, good. 7 darab 5. So cikgu akan tulis macam ni. 7 darab 5. Kurungan tu mana-mana boleh lah. 7 kat luar, 5 dalam kurungan pun boleh. Tak ada masalah Nak tunjukkan dia operasi darab je. So AD tolak BC kita dah tulis lah. Okay, sekarang kita nak tulis matriks kat sebelah dia. Okay. So sekarang ni seperti yang cikgu tunjukkan ni. Sepatutnya 9 kat atas, 4 kat bawah kan. Jadi sekarang ni 9 dengan 4 ni kena tukar. Kena tukar apa? Tempat. Tukar tempat. Jadi sekarang siapa yang perlu duduk kat atas? 4 atas, 9 atas, 9 bawah. So tengok kat sini yang cikgu dah tunjuk dah. 4 atas, 9 bawah. Ni 4 atas, 9 bawah. Tukar tempat Alright. 4 atas, 9 bawah. Okay. Lepas tu, yang cikgu buat warna hijau tu. B dengan C iaitu nombor 7 dengan 5 ni. Mereka dua ni nak kena tukar tempat juga ke? Tak, tukar tanda. Mereka dua ni tak payah tukar tempat. Mereka duduk diam-diam kat situ. Mereka cuma tukar tanda sahaja. Jadi, kalau dekat sini 7. Okay, ni 7. Jadi, kalau nak tulis kat jawapan ni, dia akan jadi apa? Tukar tanda berlawanan dengan 7 kat sini. Negatif 7. Dia akan jadi negatif 7. So, kamu pun tulis negatif 7. Okay. Jadi, yang dekat ruangan kosong kat bawah ni merujuk kepada ni lah. C kat sini 5 kan. Tapi kena tukar tanda sahaja. Tiba-tiba cikgu jadi baku ni kenapa ni? Okay. So, maksudnya kalau sini 5. Jadi, kat sini nak tulis apa? Negatif 5. Negatif 5. Macam tu. Boleh ingat tak? Tak adalah susah sangat kan? Tukar tempat, tukar tanda. Ingat je yang mana satu. Okay. Next step. Okay, next step. Alright. Okay, bila dah sampai macam ni, next step. Kita selesaikanlah yang dekat bawah ni. Yang dekat bawah ni kita panggil apa tadi? penentu. Pandai. Penentu yang cikgu bagi tahu tadi. Okay, dekat bawah ni penentu. So, penentu ni kita boleh selesaikan lah. Okay, jadi kita pun buat step kat bawah. 1 per. Okay, sekarang yang ni lah. 9 darab 4. Berapa dapat? 9 darab 4. 36. Okay, 36. Jadi tulis 36. And then ada tolak. Lepas tu 7 darab 5. 35. 25. Okay. Alright, thank you yang respon dekat cikgu dan juga Alia yang ada respon dekat chat. Okay, so 36 tolak 35. Kita tulis kat bawah macam ni. Kemudian, matrik kat sebelah ni. Tadi kita dah tahu dah lah. Dah tukar tempat dengan tanda 4, negatif 7, negatif 5, 9. Okay, bila sampai tahap macam ni. Okay, ada lagi yang kita boleh selesaikan. 1 per 36 tolak 35, kita akan dapat 1. Jadi 1 per 1. Lepas tu, dah lari pula dia. Okay, 1 per 1 ni. Okay, 1 per 1 ni. Bila kita tekan kalkulator, kita dapat nilai dia 1 lah. Okay, jadi bila 1 ni kita boleh
keluarkan dia. Sebab bila 1 darab dengan matriks 4, negatif 7, negatif 5, 9 ni dia akan dapat balik jawapan yang sama. Jadi jawapan akhir. So ini adalah jawapan akhir lah. Okay, 1/1 tadi tu 1. Jadi 1 darab dengan 4, negatif 7, negatif 5, 9 dapat balik yang ini. So inilah jawapan dia. Di mana inilah matriks songsang bagi matriks C. So ni matriks C. Okay. Ni matriks C. Bila kita buat rumus nak cari matriks songsang, akhirnya dapat jawapan yang ni lah. 4, negatif 7, negatif 5, 9. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Semua boleh faham yang step yang cikgu tunjukkan ni? Okey, boleh, bagus. Okey, jadi sekarang ni activity time. Jom jawab soalan berkaitan matriks songang. Ya Allah, cikgu silap eja. Bukan songang songsang. Cikgu tulis songang pula dalam tu. Okey, jom jawab soalan. Tapi cikgu bukan nak suruh jawab dulu dalam soalan tu. Cikgu nak kamu gunakan Jamboard So sekarang ni cikgu akan bagi link Jamboard bagi siapa yang dah install. Okay, cikgu akan pastekan link Jamboard ni dekat ruangan chat. Okay, lepas tu bila cikgu paste, kamu klik dekat situ. Okay, ni cikgu dah paste dah. Okay, link Jamboard. Right, cuba kamu klik link tu dan masuk. Okay, so siapa yang dah masuk? Oh, Syah dah masuk dah. Okay, good Syah. Arina pun dah masuk. Okay, ramai tak yang ada Jamboard ni? So, yang ni yang cikgu paparkan sekarang ni adalah paparan pada Jamboard. Siapa ya? Ada yang nak masuk lagi ya? Sekejap. Okay, so siapa yang ada Jamboard, klik link tu dan masuk Jamboard. Okay, sekarang ni ada berapa orang dalam Jamboard? Syah, Arina, Alia, Natasha dengan Azian. Okay. So, Dewi Zalika. Okay, good. Okay, sekarang ni disebabkan Dewi, dia tak dapat nak, okay, tak apa Nia. Nia tulis kat chat, tak cukup. Tak ada ni, okay, tak apa. So, kalau yang tak ada tu, boleh tengok lah. Okay, so, okay, macam ni Okay, sekarang kamu nampak dekat skrin, soalan lembaran kerja 7, soalan nombor 1A. Cari matriks songsang bagi setiap matriks yang diberi di bawah. So, nak cari matriks songsang, tadi rumus dia 1 per AD tolak BC didarabkan dengan matriks ABCD yang telah berubah kedudukan, berubah tempat dan juga tanda. Okay, sekarang ni cikgu nak yang ada dalam Jamboard sekarang, kamu dekat paparan Jamboard dekat tepi ada macam simbol pen, pemadam, anak panah. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak siapa dulu Cikgu disebabkan Dewi dia kata dia tak boleh nulis. Jadi cikgu nak Dewi dulu. Boleh tak kamu drag nombor-nombor ni? Drag nombor ni susun ikut rumus matriks songsang tu lah. Dewi cuba dulu. Okey Dewi, yang tu kamu tekan kat pensel, kamu kena pergi dekat anak panah. Kan ada anak panah, pemadam. Kamu kena pergi anak panah, lepas tu baru kamu boleh drag. Kalau tidak, kamu tekan pen tu, dia akan ni. Siapa yang buat sekarang ni Dewi. Dewi kena pergi dekat simbol anak panah. Macam kat cikgu punya ni ada pen, pemadam. Ada ni yang select ni, yang simbol anak panah ni. So simbol anak panah tu yang kamu klik kat simbol anak panah, lepas tu baru kamu boleh drag. Yang mana cikgu? Yang mana? Cikgu tak nampak paparan pada phone. Dia ada option dia. Okay, dia ada option dia. Dia ada pen pemadam tu kan. Kamu pilihlah yang select ni, yang gambar anak panah ni. Yang tu sebab kamu tekan, kamu ada kat butang pen. Sebab tu bila kamu drag tu dia keluar button pen. Jumpa Dewi. Jumpa jap.
Okay, drag. So, mula-mula mesti apa? Satu. Okay, drag. Lepas tu tulis apa dia lah, apa semua yang cikgu terangkan tadi. Susun. Ikut tengok soalan, lepas tu susun. Boleh drag. Cikgu, sangkut-sangkut lah cikgu. Sangkut-sangkut. Okay, tak apa. Alright, okay, tak apa. Sekarang ni siapa yang nak cuba? Dewi dia ada masalah sikit. Sangkut-sangkut. Siapa nak cuba? Azian? Nat? Arina? Syah? Sharifah Zulaika? Saya lah cikgu. Okay. Okay, Syah. Kamu cuba drag and drop. Okay, jap. Okay. Jap. Where is my... Okay. First one. Sini. Okay. Drag. Okay. And then And then siapa darat siapa, tolak siapa, darat siapa? Tiga. Jap. Tiga darab 4. 3 darab 4. Salah tu. Negatif 3 darab 4. Okay. Drag negatif 3 dengan 4 tu susun bersebelahan. Okay, good. Okay. And then Alright. 9 darab negatif 1. Okay, betul. Tapi sebelum tu kena tolak dululah. Sembilan. Siapa N tu? Okay. And then Okay, Syah sampai setakat tu je. okay, thank you. Okay, sekarang siapa nak cuba nak letak pula susunan kat dalam tu? Siapakah yang patut? Siapa ni yang bergerak-gerak ni? N ni siapa? Arina, kamu cuba susun apakah nombor yang kat dalam matriks tu? Siapa yang patut berada di mula-mula? Arina tu kamu dekat option pen tu sebab tu keluar macam tu. Kamu pergi dekat, okay. Alright. Okay, 4 tu mesti duduk kat mana? Tapi cikgu saya tak buat pun tu. Tak buat? Siapa yang buat tu? Bukan saya. Mana saya tahu cikgu. Si baru Siapa nak buat yang- tadi dah kena gerak. Siapa yang kacau soalan cikgu ni? Habis dah jadi kena buat semula ni. Okay. Alright. Siapa lagi nak cuba ni? Nak susun siapa dulu dekat atas ni? Natasha, Nat. Nat ke Arina ke? Awin nak cuba? Dania. Dania, okay Dania nak cuba. Oh Dania, cikgu suruh drag and drop. Dania, nombor-nombornya dah cikgu sediakan kat tepi tu. Macam mana nak buat cikgu? Okay. Okay, drag. Tu siapa tu? Syal Cikgu, tu. macam mana nak buat nombor tu? Nombor tu, kamu drag nak- dia. Macam mana? Yang tu kamu guna pen tu sebab tu dia keluar macam tulisan. Kamu kena pilih anak panah baru boleh drag. Dia ada anak option panah. dia. So tadi siapa yang dah buat 4 dengan negatif 3 ni? Okay, betul lah 4 negatif 3 sebab dia bertukar tempat kan. 4 dekat atas, negatif 3 kat bawah. Okay, sekarang satu
Satu nak drag ke mana? Okey. Ah. Okey, pandai. Okey, bagi tepukan. Boleh berkolaborasi bersama-sama buat soalan penyelesaian matrik songsang ni. Okey, so kat sini 4 dengan negatif 3 dah bertukar tempat. Lepas tu negatif 1 dia duduk kat situ, cuma dia bertukar tanda, dan 9 duduk kat situ dan dia siapa yang drag balik ke sana ni? Pergi balik Apa ke tu? situ. Siapa ubah? Siapa yang ubah tu? Okey. So, betul. Okey, so mesti ingatlah. Okey, jadi cikgu yang akan buat sambungan penyelesaian dia. So, kat sini 1 per negatif 3 darab 4, negatif 12 tolak negatif, 9 darab negatif 1 dapat negatif 9. So, ini kamu selesaikanlah. Lepas tu, matriks ni yang telah berubah kedudukan dan tempat. Betul lah yang ni 4 dengan negatif 3. Yang ni 1 negatif 9. Okey. Lepas tu, ni cikgu tulis dekat sebelah dia. Okey. Sama dengan 1 per, negatif 12 ni, negatif 12 tolak negatif 9. Berapa dapat negatif 12 tolak negatif 9? Ada yang nak tulis ke? Kalau ada yang nak tulis, silakan. Negatif 12 tolak negatif 9 dapat berapa? Okey. Syah ke tu? Negatif 12 tolak negatif 9. Okey, dapat negatif 3. Okey, 1 per negatif 3. Okey, lepas tu dekat sebelah dia tulislah balik 4, 1, negatif 9, negatif 3. Okey, so jawapan dia kamu biar je sampai sini. Tak payah darab masuk ke dalam. Tahu? Boleh tak kelas? Ingat Okey. Good. Sebabnya kalau dekat luar ni, kalau nampak dekat luar maksudnya dia sebenarnya kena darab masuk ke dalam kan semua sekali. Tapi untuk matrik songsang ni kamu tak payah darab. So tak payah darab yang cikgu buat tu tak payah. Kamu biar je sampai sini je jawapan dia. Boleh? Kawan-kawan yang lain pun kena yang tak ada dalam Jamboard ni yang tengok kena ingat sampai takat ni je tak perlu masuk darab masuk dia. So sampai sini je lah. Okey. Tu dah terjawab dah lah soalan matrik songsang. Okey, ada lagi satu soalan. Cari matrik songsang ni semua dalam modul kamu ni. Cari matrik songsang bagi 5, negatif 1, 2, 3. Okey. Ni nombor-nombor kat tepi. Silakan. Boleh berkolaborasi. Siapa nak buat, buat je. Susun. Jangan berabut sudah. Nia tadi dia kata dia tahu dia nak buat. Buatlah. Siapa nak buat, buat je ni. Yang ada dalam Jamboard ni buat. Drag. Saya tak ada apps ni cikgu. Apa dia? Yang Arina. Saya tak ada apps ni. Memori saya penuh. Macam mana saya nak buat? Oh. Ini cikgu Dewi tahu cikgu. Dia malu-malu. Dewi. Dewi malu cikgu Dewi tahu. Siapa yang ada dalam Jamboard ni buat je. Susun. Cikgu tengok betul ke tak. Cikgu jadi hakim. Okey, 1 per 5 darab 3. Lepas tu, tolak. Tak ada tanda tolak Cikgu tak letak tanda tolak ya. Cikgu tambah sat. Okey, cikgu dah letak tanda tolak dah. Okey. So 3 dekat atas, 5 dekat bawah. Siapa yang tarik-tarik soalan ni? Soalan yang tarik.
Okey, susun bagi comel sikit. Susah balik Nai. Susun bagi comel sikit. 3 kat atas, 5 kat bawah. Okey, betul dah. Negatif 1. Kamu tarik soalan ni. Okey. Susun bagi nampak. Cikgu saya tak buat. Cikgu Dewi fitnah saya cikgu. Habis tu siapa yang buat ni? Syanat Kan ke? Awin Mengaku dah siapa tertarik. buat. Nanti aku kena lagi. Ada. Awin tertarik. Awin nak pegang tu pegang. Itulah tertarik soalan. Jadi saya dah gemuk. Okey. Okey, good. So, 1/5 darab 3 tolak negatif 1 darab 2. And then, 3 duduk atas, 5 duduk bawah. Negatif 1 tukar tanda jadi 1, 2 tukar tanda jadi negatif 2. Okey, good. Good job. Okey. So, lepas tu cikgu sambunglah. Okey, so cikgu akan sambung. Okey, so sama dengan 1/5 darab 3, 15 tolak negatif 1 darab 2, negatif 2. Okey. Sebelahnya adalah 15 tolak negatif 2. Okey. Sebelahnya adalah matriks 3, 1, negatif 2, 5 tersebutlah. Okey. Lepas tu kamu selesaikan lagi 1/15 tolak negatif 2. 15 tolak negatif 2 maksudnya tambahlah, tolak dengan tolak jadi tambah. So 1/17. Lepas tu matriks tu lah 3, 1, negatif 2, 5. Dah siap. Itulah dia punya matriks songsang. Yang dekat luar tu kamu tak payah darabkan. Biar je jawapan macam tu. Boleh ikut tak? Boleh faham? Boleh. Senang kan? Ingat je kat mana tukar tempat, kat mana tukar tanda, macam tu. Okay. Alright. Okay, last lah sebelum kita habis kelas. Okay, kamu boleh buka modul Ni modul kamu, muka surat 23. Okay. Muka surat 23. Lembaran kerja 7 muka surat 23, soalan nombor 3 seperti yang cikgu tunjukkan sekarang ni. Okey, so ini soalan exam. Okey, jom kita cuba tengok kejap. Okey, matriks songsang. Okey, soalan dia matriks songsang bagi 4, 3, 9, 8. Matriks songsang dia adalah yang ni, dia bagi yang ni. Ni semua ni adalah matriks songsang. Okey. Okey, so matriks songsang tu adalah 1/M, 8, negatif 3, K4. So yang ni adalah matriks songsang. Ni dia beritahulah, yang ni adalah matriks songsang. Okey, so rumus matriks songsang tadi adalah 1/AD tolak BC didarabkan dengan matriks yang A dengan D tukar tempat, D dekat atas, A kat bawah. Yang B dengan C tak tukar tempat, cuma tukar tanda, jadi negatif B, negatif C. Okey, so ingat baliklah yang ni rumus matriks songsang. Okey, jadi yang ni dia beritahu rumus, dia beritahu matriks songsang tu adalah 1/M, 8, negatif 3, K4. Okey, jadi sekarang ni soalan dia suruh cari nilai M dan K. Okay, nilai M dan K. Okay, so sekarang ni kan, cikgu tengok je soalan ni, cikgu dah boleh tahu terus nilai K. Cikgu tahu dah nilai K apa dia. So, cikgu tengok je, cikgu dah tahu dah. Boleh terus tahu apakah nilai K. Cuba kamu tengok, kamu boleh tahu juga tak apakah nilai K tu? 1K. Kan? Oh, sorry. Cuba tengok. Ini, okay, mula-mula. Negatif 9. Okay, Sana. Mula-mula, kamu kena label dulu. Yang ni A, yang ni B, yang ni C, yang ni D kan? Okay, label. Okay, sekarang ni A dengan D ni tukar tempat. B dengan C ni tukar tanda kan? B dengan C ni dia akan tukar tanda tau. Negatif 9. So kalau sini 3, ini negatif 3. Kalau 9,
K ni mesti Negatif 9. negatif 9 sebab pada kedudukan 9 tu dia kena tukar tanda. Jadi kalau kat sini 9, ni 9. So dekat sini dia akan jadi negatif 9 gitu. Senang je, tengok dah tahu dah. So terus boleh dapat nilai K adalah negatif 9. Okay, sekarang ni nilai M pula. Nilai M macam mana? Nilai M. Nilai M ni apa? M tu kalau kamu tengok, M tu dia ada di bawah, betul tak? Kalau yang ada di bawah ni cikgu khabar apa dia tadi? Yang ada di bawah adalah penentu. So penentu tu apa darab apa? Tolak apa darab apa? A darab B tolak B darab C. Betul. So dekat sini, ni M ni adalah penentu. Di mana penentu tu kat bawah tu rumus dia AD tolak BC. Kan? Jadi kita pun tulislah M sama dengan A darab B. A darab B. So tengok soalan. A nombor apa? 4. A tu 4. Okay, jadi 4 darab dengan D. D kita adalah nombor 8. Okay, 4 darab 8 tolak BC. B kita adalah 3. 3 dan C kita adalah 9. 9. So itulah dia kita punya M. So 4 darab 8 dapat 32 tolak 3 darab 9 dapat 27. Jadi 32 tolak 27 dapat 5. So nilai M sama dengan 5 macam tu. Ni soalan exam. So kalau kamu dapat tengok buat perbandingan dengan rumus matrik songsang tu, kamu mesti dapat. Okay. Alright. Jadi one more lah. Yang cikgu tanya satu je. Lepas tu yang selebihnya kamu cuba buat sendiri. Okay. Sekarang ni soalan nombor 4. Soalan dalam modul juga. Soalan exam. Matrik songsang bagi 2, negatif 5, 4, negatif 9 ialah ni M. Okay. M. Lepas tu ada matrik negatif 9, P, negatif 4, 2. Cari nilai M dan P. Sekarang ni cikgu nak kamu secara tengok saja pun kamu dah boleh tahu dah apakah nilai P. 5. Pandai. Nilai P adalah 5. Kalau nilai M pula macam mana? Kena cari. Kena cari. M tu apa? Tadi kat soalan nombor 3 tu M tu darab B. Set. Kalau soalan yang atas tadi soalan 3, M tu dia dekat bawah. Jadi kat bawah mesti AD tolak BC. Sekarang ni dekat soalan ni M tu dia bukan dekat bawah. M tu dia memang ada dekat luar. So M ni dia bukan AD tolak BC lah. M ni dia akan jadi apa? M sama dengan 1. M ni dekat luar tau. So kalau formula dia siapa yang duduk dekat luar? Kalau rumus matrik songsang ni. 1. 1 ke? 1 saja ke yang duduk dekat luar? Negatif 1. Bukan, dekat luar ni. Yang rumus matrik songsang tadi. Apa duduk kat luar kalau rumus matrik songsang? 1 over M negatif 1. Salah. Rumus matrik songsang yang duduk dekat luar adalah ni siapa yang duduk kat luar? OC.
Siapa yang duduk kat luar kalau ikut rumus ni? Ni rumus matrik songsang. Sebelum siapa yang duduk kat luar matriks? A negative 1 or 1. Anyone? 1 ni. Okey, yang duduk dekat luar matriks adalah 1 per AD tolak BC. 1 per AD tolak BC ni duduk di luar. Kan? Nampak tak yang cikgu tunjuk sekarang ni? Itulah yang dia duduk di luar. So, M dekat sini dia duduk di luar. Makna kata M tu adalah 1 per AD tolak BC. Macam tu. 1 per AD tolak BC. M tu adalah 1 per AD tolak BC. Berbeza dengan soalan yang ini, M tu terus AD tolak BC sebab pada soalan M tu berada di bawah. Jadi kalau soalan nombor 4 ni, M tu dia memang tak beritahu duduk kat mana, dia memang M je. So M tu adalah 1 per AD tolak BC. So 1 per AD tolak BC. Jadi kamu biasakan pada soalan bila nampak tulis terus A, B, C, D dia supaya senang kita nak tengok. AD adalah 2 darab 9. Good. Tolak BC adalah Negatif 5 dengan 4. okay, good. So kamu pun selesaikan 1 per 2 darab negatif 9 negatif 18 tolak negatif 5 darab 4 negatif 20. Okay, jadi bila kamu selesaikan kamu akan dapat 1 per negatif 18 tolak negatif 20 kamu akan dapat 1 per 2. So itulah nilai M. Macam tu. So kalau kamu okey maksudnya bolehlah sebab ni soalan berbentuk soalan exam lah. Okey? Cikgu rasa itulah. Rasa macam dah pukul berapa dah ni? Dah lama dah 9.59. Jadi cikgu cikgu harap kelas malam ni kamu dapat apa yang cikgu nak sampaikan. Okay, sekejap ya cikgu nak cek kehadiran. Cikgu akan screenshot. Okay, so cikgu ucapkan terima kasih atas kesudian hadir kelas cikgu dan cikgu harap kamu dapat lengkapkan latihan dalam modul kamu muka surat 22 yang ini. Muka surat 22 yang ada mencari matrik songsang tu. Kamu lengkapkan latihan dan juga muka surat 23 yang ini yang kita dah buat sama-sama tadi. Lengkapkan juga So 2 muka surat ni lah. Okay, bila dah siap boleh hantar pada cikgu lah. Alright. Okay, so setakat ini saja kelas kita pada malam ini. Okay, kita akhiri dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, so terima kasih. Kamu boleh bersurai. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Cikgu. Okay. Good night cikgu. Good night. Okay, kamu boleh bersurai. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Bye-bye. Okay, sama-sama. Okay.